coffee. It was stupid. Too hot. Fire. Don't drink poison, stupid! You are so dumb. So stupid. Menurut American Psychiatric Association, skizofrenia merupakan satu gangguan mental yang kronik dan teruk. Gangguan mental ini sering dikaitkan dengan psikosis di mana dunia realiti dan hayalan adalah sama. Individu sedemikian akan mempunyai kesukaran untuk membezakan apa yang benar dan nyata daripada apa yang diimajinasi dan dihayalkan oleh mereka. Perihal psikotik didefinisikan sebagai perubahan personaliti dan perlakuan yang berlaku secara tiba-tiba di mana individu tersebut kehilangan capaian akan dunia realiti. Bandari 2020 telah mengatakan bahawa skizofrenia mempengaruhi cara berfikir, tingkah laku individu, perlahan emosi dan melihat realiti di sudut yang berbeza. Mereka akan mempunyai permasalahan untuk bergaul secara aktif di dalam masyarakat sosial di mana mereka akan lebih suka untuk mengasingkan dan menyelisihkan diri daripada halayak ramai. Siapakah yang berpotensi mendapat skizofrenia? Mayo Clinic 2020 menyatakan bahawa tiada spesifikasi umur untuk mendapat skizofrenia. Gangguan mental ini kebiasaannya berlaku pada alam keremajaan ataupun pada awal dewasa berumur 20-an. APA 2020 berkata skizofrenia berlaku secara sama rata dalam kalangan lelaki dan wanita. Namun, lelaki akan menunjukkan simptom lebih awal. Lebih awal simptom yang ditemukan berarti lebih parah prognosis gangguan mental ini. Beralih kepada diagnosis skizofrenia mendapat kepastian sekiranya individu menunjukkan dua simptom utama yang berlaku secara aktif sekurang-kurangnya selama 6 bulan. Antara simptom utama ini sebagai contohnya hayalan tidak berasas, halusinasi, pertuturan dan perlakuan yang terumbang-ambing dan simptom-simptom negatif. Skizofrenia didiagnos melalui pemantauan simptom yang ditunjukkan oleh individu. Individu yang bertanggungjawab dalam pencetusan diagnosis ini termasuklah pegawai kesihatan profesional seperti dokter, pakar mental dan ahli psikologi. Tiada ujian makmal yang dikhususkan untuk mendiagnos skizofrenia. Namun demikian, ujian darah dan pengimejan otak akan dilakukan untuk membezakan skizofrenia daripada gangguan mental yang lain serta psikosis yang berpunca daripada penyalahgunaan dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini saya akan menceritakan berkaitan dengan gangguan persepsi. Gangguan persepsi biasanya didefinisikan sebagai kemampuan sistem persepsi untuk mengatur maklumat deria menjadi representasi koheren yang dapat berfungsi sebagai asas pengalaman fenomena dalam dunia manusia. Pada kali ini saya akan menerangkan berkaitan dengan 3 jenis gangguan persepsi. Dalam gangguan persepsi, simptom yang kerap dialami oleh pesakit skizofrenia adalah halusinasi. Terdapat pelbagai jenis halusinasi, namun saya akan jelaskan 3 daripada jenis halusinasi tersebut. Pertama adalah halusinasi visual, di mana halusinasi yang melibatkan melihat objek, orang, lampu atau corak yang sebenarnya tidak wujud. Golongan yang menghidap skizofrenia ni akan menggambarkan orang tersayang, rakan atau orang lain yang mereka kenal. Sangat menyedihkan. Namun malang sekali, perasaan ini boleh membawa kepada berbahaya sekiranya mereka percaya bahawa mereka telah pun diracun ataupun tidak makan. Adalah halusinasi pendengaran, di mana halusinasi ini merupakan halusinasi yang paling sering dialami oleh penderita skizofrenia, di mana mereka akan mendengar suara-suara lain seperti berbisik ataupun berungut. Suara tersebut mungkin kelihatan marah atau mendesak dan sering mengelirukan orang yang berhalusinasi. Dan yang terakhir adalah halusinasi dari segi persepsi masa, di mana persepsi masa yang berbeza daripada individu yang sihat. Terdapat jauh lebih banyak variasi dalam cara selang waktu yang dirasakan oleh orang yang menghidap gangguan skizofrenia daripada manusia yang tidak memiliki keadaan tersebut. Pesakit dengan skizofrenia ni kurang tepat ketika menilai susunan sesuatu kejadian. Menurut hasil kajian psikologi, orang yang menderita skizofrenia ni tidak dapat merasakan masa dengan tepat. Hasil ni menunjukkan bahawa ketepatan waktu dalaman pada pesakit yang menderita skizofrenia ni tidak semestinya berjalan dengan lebih cepat ataupun lebih lambat daripada individu yang sihat, tetapi sebaliknya tidak berjalan dengan kecepatan yang tepat. Hai, nama saya Nurul Afina dan saya akan menerangkan tentang gangguan pergerakan di dalam skizofrenia. Mungkin ramai yang tidak tahu, pergerakan setiap manusia dipengaruhi oleh hubungan antara otak dan fikiran manusia.
Di dalam katatonik skizofrenia, katatonik skizofrenia dianggap sebagai penyakit psikiatri yang menyerang pergerakan motor sehingga menyebabkan perubahan yang sangat besar di dalam pergerakan semula jadi. Pesakit skizo boleh menjadi seperti sebuah patung dan tidak bergerak untuk beberapa jam sehingga disentuh oleh orang lain. Terdapat juga simptom lain di dalam katatonik, iaitu ketidakupayaan untuk bercakap. Seterusnya kita beralih kepada tardive dyskinesia. Ia disebabkan oleh pelbagai faktor, antaranya ialah usia dan jangka masa terapi antipsikotik. Terdapat penyelidikan yang mendapati bahawa pengambilan ubat oleh pesakit skizofrenia melebihi 6 bulan juga boleh menyebabkan TD berlaku. TD disebabkan oleh perubahan kimia di dalam otak serta trauma pada bahagian ganglia basal, iaitu kawasan otak yang mengawal aktiviti semula jadi. Terdapat dua jenis TD, iaitu Parkinson dan tremors. Simptom yang terakhir di dalam gangguan pergerakan ialah involuntary movements atau kita gelar sebagai IM. Tics merupakan simptom yang terdapat di dalam gangguan IM. Ia dikenali sebagai early onset schizophrenia, iaitu EOS, adalah gejala pertama sebelum usia 18 tahun. Genetik dianggap sebagai salah satu penyebab berlakunya tics. Terdapat dua jenis tics, iaitu motor tics dan vocal tics. Motor tics antara contohnya ialah seperti kedip mata, kerut hidung dan menyentak kepala, manakala vocal tics lebih umum iaitu menghidu atau mendengus serta menengking. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Min Hawa Syukrani binti Abdul Razak, nombor metrik BP 201103337 akan membentangkan mengenai gangguan emosi skizofrenia. Seperti yang kita ketahui, gejala skizofrenia terbahagi kepada dua jenis, iaitu gejala positif dan gejala negatif. Gangguan emosi ini merupakan gejala negatif skizofrenia yang dialami oleh seseorang individu itu. Gejala ini boleh berlaku dalam tempoh beberapa tahun sebelum pesakit tersebut mengalami gejala awal. Contoh gangguan emosi dalam pesakit skizofrenia ialah flat affect. Flat affect akan menunjukkan emosi seperti ekspresi wajah yang tidak berubah walaupun situasi yang dialami oleh individu tersebut sangat menggembirakan atau sangat menyedihkan. Contoh yang dapat dikaitkan adalah apabila seseorang pesakit skizofrenia mendengar berita yang menggembirakan, dia tidak memberikan sebarang reaksi seperti tersenyum, ketawa atau berasa gembira. Flat affect juga lebih kerap berlaku pada lelaki dan sering berlaku semasa fasa permulaan mengalami skizofrenia. Tanda-tanda lain yang dipengaruhi oleh flat affect dalam diri seseorang ialah nada suara yang hanya pada peringkat monoton. Selain itu, kurang melakukan eye contact apabila berkomunikasi dengan orang ramai. Seterusnya, kurangnya tindak balas lisan terhadap rangsangan emosi dan pergerakan badan juga tidak normal terhadap situasi yang berlaku. Antara kesan yang akan dialami oleh pesakit tersebut adalah orang ramai akan bertindak balas secara negatif terhadap cara individu tersebut memberi respon dalam situasi atau perbualan yang menyebabkan mereka beranggapan bahawa individu tersebut bersikap dingin walaupun perkara yang mereka rasakan itu tidak benar. Hal ini sekaligus memberikan kesan negatif terhadap fungsi sosial individu tersebut. Selain itu, gangguan emosi yang terdapat dalam skizofrenia ialah anhedonia. Anhedonia merupakan kondisi di mana seseorang individu itu tidak dapat merasakan kesenangan atau kebahagiaan terhadap semua perkara yang berlaku dalam hidupnya, dan dia juga akan kehilangan tarikan terhadap perkara-perkara yang dirasakan menarik baginya sebelum ini. Dan dalam hal ini, boleh dikatakan bahawa apabila seorang itu berada dalam kondisi anhedonia, dia berkemungkinan besar tidak akan tertarik untuk melakukan perkara yang dia sukai sebelum ini, termasuklah hobi yang diminati. Tanda-tanda lain seseorang yang mengalami anhedonia adalah mereka kurang tertarik untuk bersosial dengan kawan-kawan, kurang nafsu makan, kurang bersemangat untuk bekerja, dan hilang keinginan seksual. Boleh dikatakan bahawa semua perkara yang sebelum ini pernah membuatkan dia berasa puas dan senang akan berubah kepada perkara yang membosankan serta memberikan tekanan kepada dirinya. Oleh yang demikian, dapatlah diketahui bahawa flat affect dan anhedonia merupakan gejala negatif yang mampu memberikan gangguan emosi terhadap pesakit skizofrenia. Akhir sekali, saya Dayang Baina akan membentangkan bahagian kesimpulan. Skizofrenia adalah satu gangguan mental yang serius dan ia terdedah kepada semua golongan masyarakat.
Penyakit ini tidak mempunyai obat untuk menghapuskannya, tetapi ia dapat dirawat untuk mengurangkan kesan daripada penyakit skizofrenia ini. Terdapat beberapa ciri klinikal yang diketahui, yaitu gangguan persepsi, gangguan pergerakan, dan gangguan emosi. Dari segi gangguan persepsi, pengidap akan sukar untuk membezakan realiti dan khayalan. Dari segi pergerakan pengidap skizofrenia akan terbatas disebabkan otak tidak dapat menyusun maklumat dengan betul. Dari segi emosi pula, pengidap skizofrenia akan mula hilang minat untuk melakukan aktiviti harian dan hubungan pengidap dengan orang yang di sekeliling tidak begitu baik. Penyakit ini akan mendatangkan kesan yang buruk jika tidak dirawat dari awal. Oleh itu, masyarakat perlu mempunyai kesadaran terhadap skizofrenia agar kita dapat membina masyarakat yang sehat, bukan sahaja dari segi fizikal, tapi dari segi mental. Sekian sahaja dari kami. Terima kasih.